Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada kali ini dalam pelajaran 2 tingkatan 5 ini untuk ayat hafazan daripada suratul Hashr ayat 21 hingga 24. Sebelum kita teruskan, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran, iaitu setelah kita belajar, pelajar akan dapat membaca dan menghafal surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24 ini. Dapat baca dengan baik. Yang kedua, memahami intisari ayat. Dan yang ketiga, untuk lebih mantap lagi, maka jawab soalan di bahagian deskripsi yang telah pun Ustaz sediakan. Jadi, oleh kerana sebenarnya pada hari ini Ustaz agak kurang sihat dan tak mampu untuk baca dengan baik, maka Ustaz nak minta tolong anak Ustaz untuk bacakan kepada kamu ayat-ayat ini, yang mana Imdad akan baca sebanyak 2 kali. Dia akan bacakan terus sekali, kemudian dia akan ulang sekali lagi, dan setelah itu Ustaz akan perincikan bacaan dan juga terjemahan bagi ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan ayat ini sebanyak 2 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sekali lagi. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Imdad yang tolong bacakan sekejap tadi. Dan seterusnya kita akan lihat kepada perincian bagi ayat-ayat ini, iaitu ayat yang pertama. Kita baca lau anzalna lau. Lau anzalna lau, kita baca.
Lau anzal ada dengung. Anzalna hadzal Qur'ana ala jabalillah la ra'aitahu khashi'an dengung khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maksudnya, kita terus terjemah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran, lau anzalna hadzal Quran, kalau kami turunkan Al-Quran ala jabalin, ke atas bukit, apa jadi? La ra'aitahu khashi'an, nescaya kamu akan melihatnya khusyuk, mutasaddian, dan nampak pecah, min khasyatillah, kerana apa? Kerana khasyatillah, kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Watilkal amthalu nadribuha. Jangan baca nadribuha, kerana dad bukan huruf qalqalah. Jadi bacaannya ialah nadribuha dengung linnasi la'allahum yatafakkarun. Watilkal amthal, dan itulah perumpamaan. Nadribuha, kami bawanya, kami bentuk ataupun kami ceritakan perumpamaan itu linnas, kepada manusia. Perumpamaan apa? Perumpamaan kalaulah Quran ini diturunkan kepada bukit bukau, pecah bukit bukau itu. Akan tapi tak turun pada bukit, turun pada manusia. Ini Allah SWT nak cerita kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Bukit yang begitu hebat, yang begitu besar, yang begitu gagah, bila mana kalau diturunkan Al-Quran padanya, pasti bukit itu akan hancur, pecah belah bukit-bukit tersebut. Tetapi manusia, walaupun dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada mereka, tetap mereka buat tak tahu je, tetap mereka tidak mempedulikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, huwallahu alladhi la ilaha illahu, huwallahu alladhi, sambung, huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyaha, jangan wasyaha, dah, wasyaha, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim, huwar rahmanur rahim. Okey, maksudnya huwallah, dialah Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkannya, alimul ghaibi wasyahadah, alim dengan perkara yang tahu, sangat tahu tentang perkara ghaib dan perkara yang berada di alam nyata. Huwar rahmanur rahim, dialah Allah yang bersifat Ar-Rahman dan bersifat Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Huwallahu alladhi la ilaha illahu, la ilaha, kita baca dengan mat di situ sepanjang 4 harakat. La ilaha illahu al-malikul quddus, huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul
Muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nipiskan ra. Al-jabbarul mutakabbir. Okey. Tiada Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera, yang maha mengawal serta mengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang melengkapi segala kebesaran. Itulah Allah. Pada dirinya tersimpan semua sifat-sifat kesempurnaan. Tak sebagaimana kita ini serba-serbi lemah. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallah. Jangan subha. Subhanallahi dengung. Amma yushrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Huwallahul khaliqul bari'u. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Okey. Bila mawakaf kita baca wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Okey, nipiskan ra. Lahul asmaul husna. Dialah Allah al-khaliq yang mencipta segala makhluk, al-bari yang mengadakan, al-musawwir yang membentuk rupa. Lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang terbaik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan bumi. As-samawat langit, al-ard bumi. Lebih tepatnya as-samawat langit, banyak lapis langit. Al-ard bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Al-Aziz yang tiada bandingannya, yang maha hebat, yang tiada bandingannya. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Al-Hakim maknanya maha bijaksana. Intisari bagi ayat Al-Quran, mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni memang mukjizat yang sangat hebat. Macam mana ia menjadi mukjizat? Kerana orang-orang Arab pada ketika turunnya Al-Quran, mereka sangat berbangga dengan bahasa Arab mereka. Mereka berbangga dengan kepandaian mereka dalam bahasa Arab. Tiba-tiba turunnya Al-Quran dalam gaya bahasa yang sangat indah, yang mereka sendiri tidak mampu untuk membuat bahasa yang setanding dengan bahasa Al-Quran. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengesahkan bahawa manusia ini, jin dan manusia berkumpul. Law ijtama'atil insu wal jin, kalau sekiranya jin dan manusia berkumpul, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mereka membuat seumpama dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk membuat seperti Al-Quran itu, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun semua mereka itu berpakat, bergabung tenaga antara satu sama lain. Jadi Al-Quran itu kekal, tidak ada siapa yang mampu untuk menirunya atau membuat seumpama Al-Quran sampai hari ini. Karena itu ia dinamakan dengan Al-Quran, mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula ianya kekal sampai ke hari ini. Yang kedua, kita hendaklah menerima Al-Quran keseluruhannya dengan penuh keyakinan. Walaupun apa yang kita baca kadang-kadang mungkin kita rasa agak pelik kerana ilmu kita tidak sampai ke situ, maka kita wajib percaya kerana apa yang ada dalam Al-Quran itu ianya pasti betul. Tidak mungkin ada sebarang kesilapan padanya. Yang ketiga, hanya Allah yang berhak disembah, dan dialah yang mengetahui isi hati manusia. Yang keempat, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan keagungan sebagai pencipta alam.
kesempurnaan dan keagungan itu mesti pastinya ia milik Allah. Tidak dapat dimiliki oleh sesiapa pun di alam ini. Yang kelima, seluruh makhluk bertasbih kepadanya sebagai tanda pengabdian kepada penciptaannya, kepada penciptanya, tanpa mempersekutukannya. Kita di kalangan manusia dan juga jin diberi tanggungjawab untuk beribadat kepada Allah. Manakala makhluk-makhluk yang lain, mereka dijadikan automatik. Pohon-pohon dijadikan automatik bertasbih kepada Allah. Haiwan-haiwan dijadikan automatik bertasbih kepada Allah. Batu, kayu, semua sekali itu dijadikan automatik mereka akan bertasbih kepada Allah. Begitulah juga bukit bukau, mereka bertasbih dan bertakbir, berzikir kepada Allah mengikut cara yang telah Allah tentukan kepada mereka. Tiada pilihan bagi mereka, melainkan mereka terpaksa melakukan sedemikian. Yang ada pilihan adalah pada manusia dan juga jin. Cuma pilihan itu adalah dalam bentuk sesiapa yang mengingati Allah, siapa yang beriman kepada Allah akan dimasukkan ke syurga. Sesiapa yang tidak mengingati Allah atau tidak beriman kepada Allah, maka orang-orang itu atau jin-jin itu akan dihumbankan ke dalam neraka. Sebagai penutupnya, sila jawab soalan di bahagian deskripsi bahagian bawah video ni. Ustaz sediakan link, buka situ, jawab banyak-banyak kali. Dan jangan lupa juga share dan juga subscribe video ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kamu semua dan juga kepada pelajar-pelajar yang lain. Jadi dengan itu Ustaz sudahi dulu. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.